Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi perkongsian bacaan isi kandungan buku 40 hadis palsu popular oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak Muttalib Hafizahullah, terbitan oleh PTS Publishing House, dan tarikh terbitannya 30 Jun 2011. Sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan buku ini. Amalan hadis palsu yang disandarkan sumbernya kepada Rasulullah SAW boleh merosakkan pegangan umat Islam. Jika tidak dibendung, dikhawatiri menimbulkan amalan yang dianggap sahih tetapi sebenarnya adalah terpesong daripada ajaran Islam. Usaha serius perlu digarap bagi mendedahkan hadis palsu yang wujud di kalangan masyarakat kini. Buku 40 hadis palsu popular ini membincangkan perkara asas berkaitan hadis palsu yang berlegar di dalam masyarakat. Himpunan hadis palsu ini dikumpulkan daripada sumber yang dipercayai bagi menjamin pendedahannya adalah berdasarkan bukti yang kukuh. Wallahu alam. Sesi perkongsian audiobook yang ke-8 daripada 47 sesi keseluruhannya bagi perkongsian bacaan buku 40 hadis palsu popular oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak Muttalib Hafizahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahadin. Man kadzaba alayya muta'ammidan fatabawwa maq'adahu minan nar." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdusta ke atasku bukanlah seperti mana berdusta ke atas orang lain. Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, persiapkanlah tempat duduknya dalam neraka." Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Isi kandungan Bahagian 2, 40 hadis palsu popular. Hadis palsu yang kedua, menuntut ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Bahagian 2, 40 hadis palsu. Hadis palsu yang kedua, menuntut ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Menuntut ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Hadisnya berbunyi begini: "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahadi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Ulasan ulama hadis. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berkata, tidak ada asal usul bagi hadis ini dan ia adalah maudhu', palsu. Tidak ada asal usul bagi hadis ini dan ia adalah palsu. Kata-kata beliau ini dinukilkan oleh Syekh Sa'id bin Salih dalam bukunya Ahadis Mardudah. Sekilas pandang. Hadis ini juga sering didengari apabila tajuk menuntun ilmu dibincangkan. Hadis palsu ini akan dibaca dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan bahawa junjungan besar SAW menggalakkan kita belajar daripada kecil sehingga dewasa.
Maksud hadis ini benar, tetapi ia tetap tidak boleh disandarkan kepada Nabi Muhammad. Maksud hadis ini benar, tetapi ia tetap tidak boleh disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana tidak ada sumber sahih yang menyatakan bahawa junjungan besar sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut perkara ini dengan lafaz di atas. Jadi, kita tidak boleh menyebarkannya dengan menyatakan bahawa ia adalah hadis. Hakikatnya, Islam memang menggalakkan umatnya untuk menuntut ilmu tanpa mengira batas usia dan masa. Dalam kitab Adab Syar'iyah karangan Ibnu Muflih diceritakan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, sampai bilakah seseorang itu perlu menuntut ilmu? Beliau, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, menjawab, sampai meninggal dunia. Lalu, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, kami pun masih menuntut ilmu sampai ke saat ini. Jika kita ingin menggalakkan orang ramai supaya menuntut ilmu, maka dalil-dalil lain yang sahih masih banyak dan sesuai digunakan. Justru itu, kita tidak lagi berhajat kepada hadis yang lemah atau palsu kerana apa yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih sudah pun memadai. Berikut adalah beberapa contoh nas-nas yang berkaitan dengan menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qur rabbi zidni ilma. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan berdoalah kepadaku dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah lagi, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang yang berakal sempurna. Surah Az-Zumar ayat 9. Rasulullah SAW juga pernah menyebut, Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salihun yad'u lahu. Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, yakni sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan baginya. Hadis sahih direkodkan oleh Muslim. Ketiga-tiga dalil Al-Quran dan Al-Hadis sahih di atas jelas menunjukkan kepentingan ilmu dan kemuliaan penuntutnya. Pada hakikatnya, apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih tentang menuntut ilmu ini sudah mencukupi dan tidak perlu lagi berhajat kepada hadis maudhu', hadis palsu. Wallahu alam. Semoga dapat kita ambil sedikit sebanyak manfaat daripada perkongsian berhubung kait dengan hadis palsu dalam sesi-sesi perkongsian audiobook kita ini. Terima kasih di atas kesediaan mengikuti sesi-sesi perkongsian kita ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Sehingga bertemu lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.